Saya mulakan untuk tajuk masih di dalam modul 8, pelupusan aset bukan semasa pula. Kita dah tengok beberapa pelarasan yang lepas. So yang lepas tu awak kena kuasai betul-betul. Kena kuasai seperti pelarasan hasil, pelarasan susut nilai, pelarasan peruntukan hutang ragu, hutang lapuk dan sebagainya. So hari ini kita pergi pelarasan yang terakhir, iaitu pelupusan aset bukan semasa. Maksud lupus ini nanti kita tengok apa dia maksud lupus, dan untuk fokus modul ini kita melupus aset itu secara tunai. Tunai maksudnya kita dapat duit lah bila kita lupuskan aset kita. Okey. Dan pelupusan ini ada beberapa sebab kenapa kita melupus. Kenapa kita melupus? Okey, sebab yang pertama, aset tersebut tiada nilai. Okey, aset tersebut tiada nilai pada akhir usia guna. Siapa boleh bagi contoh? Apa maksud aset tersebut tiada nilai pada akhir usia guna? Siapa boleh bagi contoh? Aset tu tak ada harga je tu. Tak ada harga. Contoh? Nilai dia turun je tu. Nilai dia turun. Turun tu turun macam mana? Sebab apa turun? Sebab berlaku susut nilai je. Sebab dia berlaku susut nilai. So, susut nilai tu sampai di akhir hayat dia ada nilai ke tak ada nilai? Tak ada. Dah ada tolak-tolak tu dia. Tolak. Tak ada nilai. Maksudnya dia tiada nilai pada akhir usia gunanya. Maksudnya dah ditolak susut nilai. Kita dah belajar kan susut nilai? So maksudnya kita tolak every year kita tolak, maka akhir usia gunanya dia tiada nilai. Okey? Kalau besi buruk contoh kenderaan kan. At least nya ada besi, betul? Nya masih ada value besi buruk. Tapi dia tidak ada nilai lah. Besi tu pun orang beli untuk apa kalau ni? Okey, aset lama ditukar kepada baru. Maksudnya kita lupus aset lama kita tukar kepada yang baru. Itu maksud pelupusan. Lupus tu contohlah kita ada perabot. Kita ada perabot kita dah usang. Betul tak? Betul. So apa kita buat? Kalau kita dekat kita tukar baru, kita beli baru. Okey, bila kita beli baru, apa jadi dengan aset lama? Dilupus. Dilupus maksudnya awak keluarkan daripada perniagaan kan. Awak tak nak pakai dah. Awak nak sedekah ke dengan orang ke, awak nak terpulang lah. Tapi kita tukar aset baru. Itu pelupusan. Sebab melupus. Sebab ketiga, aset tersebut musnah. Musnah disebabkan oleh bencana alam. Apa contoh bencana alam menyebabkan aset kita musnah? Banjir. Tsunami juga, tsunami. Tsunami, banjir. Apa lagi? Bencana gempa alam. bumi. Gempa bumi. Apa berlaku kepada aset tersebut? Dia musnah. Hilang, hancur. Betul tak? So benda ni musnah. So bila musnah, aset tu dah musnah, dalam rekod kita dah tak boleh ada. Sekarang kita cerita dari segi perakaunan. Apabila aset lama, aset tu tak ada nilai sudah, musnah sudah, jual, aset tu kita jual, dia tak boleh ada dalam rekod kita. Mesti dilupuskan. Itu maksud pelupusan. Kita tak boleh biar dia duduk dalam rekod. Kalau dalam rekod, dia sentiasa dibawa ke hadapan. Tahun ni ada lagi nama dia, aset tersebut. Tahun depan ada lagi aset tersebut. So dia masih ada dalam rekod. Okey. So tujuan perakaunan, dia kalau aset begini dia harus dilupuskan. So itu dia maksud dia lah. Okey. Alright.
Harga kos kenderaan ni, ni kereta apa saya tak tahulah, saya ambil je gambar ni. RM56,000. Harga kenderaan yang dibeli pada 2017 RM56,000. Okey, so kadar susut nilai 10% setahun atas kos. Okey, kadar susut nilai ni boleh berapa je ikut kaedah apa pun, tapi cara pengiraan untuk pelupusan kita kita sama je. Cuma cara pengiraan susut nilai bergantung kepada kaedah. Alright. So, pada 31 Disember 2017 sepanjang setahun itu, dah tentunya berlaku susut nilai. So kita nak kena tahu berapakah nilai buku pada akhir tahun pertama. Tahun pertama nilai buku berapa? So cara pengiraan dia, kita kena kira dulu susut nilai tahun pertama. Ini cikgu dah pernah terangkan cara pengiraan susut nilai. Kadar susut nilai darabkan dengan kos aset. Kos dia RM56,000. Boleh? Boleh. Okay, so susut nilai tahun pertama adalah RM5,600. Okay, macam mana kita nak kira nilai buku akhir tahun pertama? Macam mana kita nak kira? Apa formula dia? Siapa tahu? Cikgu pernah bagi tahu ni. Kira apa cikgu? Kira buku. Nilai buku akhir tahun pertama. Nilai buku apa dia? Siapa jawab cakap tu? Harga kos tolak dengan nilai susut nilai tadi. Ya, betul. Terima kasih. Siapa bercakap tu Siapa bercakap? Farisha. Sorry sebab cikgu tutup bahagian tu, jadi saya tak nampak siapa yang bercakap. Suara pun romantik sangat ni, tak dengar. Tak cam. Bukan tak dengar tak cam. Okey, terima kasih Farisha. Tahniah Betul jawapan Farisha. Nilai buku maksudnya pada akhir tahun pertama, kita nak tahu berapakah nilai aset kita setelah ditolak dengan susut nilai. Susut nilai terkumpul. Maksudnya kita macam kita cakap tadilah, kita tolak sampai ujung usianya tiada nilai. So every year dia akan ditolak, aset ini ditolak dengan satu nilai, iaitu susut nilai terkumpul. So nilai akhir dia pada tahun itu berapa? Itu maksudnya nilai buku. Nilai yang direkod dalam buku perakaunan. Maksudnya nilai buku tu nilai yang direkod dalam buku perakaunan. Faham tak ni? Okey tak? Okey. Harga kos. Kena beza Harga kos adalah harga aset masa kita beli. Okey? Nilai buku adalah nilai aset tersebut di akhir tahun itu. Setelah kita tolak susut nilai. Contoh susut nilai terkumpul tahun pertama. Sudah. Saya yang lost. Boleh. Okey. So, susut nilai terkumpul tahun pertama. Okey, tahun sebelum tidak ada, kosong lah. Nampak tak kat situ kosong? Okey, kosong tambah susut nilai tahun pertama RM5,600. So, susut nilai terkumpul adalah RM5,600. Boleh faham tak ni yang tahun pertama ni? Sebab awak kena relate, nanti nak tengok tahun kedua pula. Boleh faham tak ni? Okey, ini tahun pertama. So, nilai buku tahun pertama tinggal berapa? Dah ditolak susut nilai tu. 50,400. Yes, dah tulis kat situ kan. 50,400 setelah ditolak dengan susut nilai terkumpul. Siapa boleh bagi tahu cikgu berapakah susut nilai terkumpul tahun kedua? Susut nilai tahun pertama 5,600. Kaedah yang digunakan adalah kaedah kos.
kos maksudnya setiap tahun sama. Okey. Tahun pertama sama, tahun kedua sama, tahun ketiga sama. Okey. So, berapakah susut nilai terkumpul tahun kedua iaitu 2018? 10,640. Kejap. 10,640. Saya adalah juga. Siapa yang bercakap Cepat Izzat juga. Izzat. Izzat. Okey, Izzat berapa Izzat? 10,000 10,640. untuk susut nilai terkumpul Berkumpul tahun kedua. Okey, kita Ya tengok. betul. Ya betul juga. Ya betul. 10640. Okey Kita tengok tahun kedua, di hujung tahun tu kita pun nak kira lah nilai buku. Yes, betul cikgu. Ada sikit lagi. Izzat tadi Betul, bagi cikgu. Izzat bagi tadi 10,640. Siapa betul? Saya. Nazmi. Salah ni juga. Yang ni salah. Saya jawab 1,200 cikgu. Siapa yang salah? Saya punya yang salah. Okey, tahun Saya pertama, tahun lepas 5,600. Okey, susut nilai tahun kedua ditambah dengan susut nilai tahun kedua. Okey, 5,600. So susut nilai terkumpul untuk tahun kedua adalah 11,200. Cikgu, dia tak tahun kedua kan susunnya dia 10% cikgu. Aha. Kan lepas tahun pertama kan lepas kita tolak tadi berapa dia punya nilai Okey. barang tu cikgu? Susut Tahun nilai, kalau kita tengok susut nilai Izzat, susut nilai maintain sama 5,600. Dia takkan Tolak. contohnya kan ada kan harga tu tadi 5,600. Ya, 56,000. 10% darab 56,000. Lepas tu Untuk tahun kedua? Tahun kedua kita tak 10% darab 50. Itulah. Ya, saya tahu. apa Awak lagi? nak okey betul. Awak nak darabkan dengan 50,400, betul? Sebenarnya awak guna kaedah apa tu? Saya guna kaedah matematik tu pengiraan. Betul. Cara awak kira tu betul. Tapi awak guna kaedah yang salah. Kaedah untuk mengira susut nilai. Ingat tak lagi kita belajar 3 jenis kaedah. Kaedah kos, Ingat. kaedah baki berkurangan, penilaian semula. Okey, yang cara awak kira tadi adalah kaedah. Betul awak kira tu betul. Cuma awak menggunakan kaedah yang kurang tepat. Awak guna kaedah baki berkurangan. Tambah. Baki berkurangan, tak ada baki bertambah. Baki berkurangan. Awak darabkan dari sini kan? Cikgu nampak awak darab dari sini. Betul Izzat? Ya betul. Ya. Ya betul. Okey, sekarang ni soalan ni Izzat, dia atas kos. Kadar susut nilai 1% atas kos. Maksudnya kaedah 10% atas kos, sekali je kita kira susut nilai, every year sama. Okey bos. Yang lain faham yang lain? Kalau kaedah baki berkurangan, betul lah cari Izzat tadi. Tapi bila kita menggunakan kaedah kos, atas kos, susut nilai tahun pertama kita kira, dan kebetulan dia beli cun-cun pada 1 Januari. Maksudnya tidak perlu didarab dengan tempoh. Okey, kalau dia beli pada Julai contoh, dia beli pada Mac contoh. So kena darab berapakah yang dah bulan yang dah digunakan. So ya harap yang lain faham bila kita nak jawab soalan ni, kita kena tengok dia kira susut nilai tu guna kaedah mana sebelum kita kira. Sebab bila guna kaedah kos, cara pengiraan dia tak sama. Okey, cara pengiraan dia lain, dan kita terus faham setiap tahun susut nilai every year sama. Cuma nanti dekat susut nilai terkumpul dia akan bertambah every year. Untuk kaedah baki berkurangan, cara Izzat tadi. Izzat darabkan dengan untuk tahun kedua, Izzat darabkan 10% itu dengan 50,400. Okey, so itu cara kaedah baki berkurangan. Okey. So kita tengok tadi semula 31 Disember 2018.
Okey, susut nilai terkumpul tahun pertama 5,600 tambah tahun kedua 5,600. So susut nilai terkumpul adalah 11,200. Alright. Dan untuk mengira nilai buku tahun kedua adalah 56,000 tolak 11,200 tadi. Itulah nilai buku pada tahun kedua. Okey tak? Kalau ditanya nilai kenderaan pada tahun kedua berapa? 44,800. Setelah ditolak dengan susut nilai terkumpul. Tahun pertama, tahun kedua. So, bagaimana pula tahun ketiga? Berapakah susut nilai terkumpul tahun ketiga? Tolong cikgu kira. 16,800. 11,200 tambahkan 16,800. tambahkan dengan susut nilai tahun ketiga. Betul. Ini 16,800. Okey. Dan nilai buku tahun ketiga 56,000 ni maintain Yang berkurang, yang berubahnya adalah susut nilai terkumpul tahun ketiga adalah tinggal 16,800 dan total dia 39,200. Okey? Itu kita nak mengira dia punya susut nilai terkumpul dan juga nilai buku akhir tahun ketiga. Boleh tak ni? Boleh. Okey. Okey, pada tahun 2019 juga, ujung tahun tu lepas kita kira susut nilai tu, dia jual lah kenderaan dia. Dia jual. Okey, sekarang dia jual. So maksudnya berlaku pelupusan. Okey, bila kita kira pelupusan, dia mesti ada kaitan dengan susut nilai terkumpul. So nilai buku pada akhir tahun ketiga tadi dah tolak semua 39,200. Okey, itu nilai buku. So sekarang ni dia jual kereta dia tu, harga dia dapat jual 42,000. Sekarang ni kalau awak tengok nilai kereta awak 39,200. Awak dapat jual 42,000. Awak untung ke rugi? Untung. Untung. Berapa untung? 2,800. Yes. 2,800. Beza dia lah beza antara jualan dengan nilai buku. Okey? So beza ni. So kita tolak lah dengan nilai buku. So kita dapat 2,800 dan untuk untung ini dia ada nama khas dia. Untung pelupusan. Kalau dia nama kenderaan, aset tu kenderaan, so kita namakan dia untung pelupusan kenderaan. Itu cara pengiraan untuk kita mengira kita mendapat untung atau rugi jika kita lupuskan aset bukan semasa. Jelas tak ni? Jelas. Okey. So, kalau kita tengok, kalau harga jualan kita lebih daripada nilai buku, maksudnya kita dapat untung. Okey? Nilai buku tu kurang kan daripada harga jualan. So kita untung. Kalau kita kejap. Untung. Kalau kita harga jualan kita rendah. Okey? Kita pergi kedai tu dia tak nak ikut harga nilai buku kita. Kita nak minta tahu harga tu pun dia tak nak. Kita ini tidak dapat lah. Lu punya ini sudah rosak banyak. Tak mau dia kata. So, kita jual je lah kat dia tapi kita rugi. Maksudnya harga jualan kita itu rendah daripada nilai buku. So, kita akan dapat kerugian. Okey, siapa tahu di mana kita nak rekod untung dan rugi pelupusan ni? Akaun untung dan rugi. Akaun untung dan rugi. Untung letak dekat mana? Dekat sebelah. Akaun tu rugi ada debit, ada kredit. Sebelah mana letak untung? Kredit. Debit. Siapa cakap? Nazmi tadi sebut debit ke kredit? Kredit. Kredit.
kredit. Betul. Kredit tu letak tempat hasil. Untung pelupusan maksudnya hasil lah. Hasil. Rugi pelupusan dia letak di belanja. Belanja. Alright. So itu adalah cara kita menentukan dia untung atau rugi. Okey, cara merekod ke jurnal am dan ledger. Okey, ini akaun kenderaan. Okey, pada tahun 2019 56,000. Dia beli bila tu akaun tu dibawa hantar bawah. Sampailah ke tahun 2019 baki BB dia 56,000. Ini harga kos dia. Okey. So bila kita nak rekod bila kita nak rekod pelupusan, dia ada satu cara yang mana kita mesti pindahkan akaun aset bukan semasa ni, iaitu kenderaan ini ke dalam akaun pelupusan. So, maksudnya kita debit akaun pelupusan aset bukan semasa tersebut. Kalau nama dia, kalau kita cerita pasal kenderaan tadi, maksudnya debit pelupusan kenderaan. Kreditnya akaun kenderaan tersebut. So maksudnya kita buat apa? Kita keluarkan. Maksudnya sebab kita dah nak jual dia, maksudnya kita nak hapuskan akaun kenderaan. Nampak tak? Bila hapus, kita keluarkan. Keluarkan maksudnya daripada debit ni, kita pergikan sebelah kredit. Okey, so kita letak pelupusan kenderaan dan hantar ke akaun pelupusan kenderaan. Jelas tak cara ni? Jelas. Maksudnya di sini akaun kenderaan kita dah apa? Dah kosong lah. Maksudnya dia dah balance 56,000 dengan 56,000 dah tak. Maksudnya akaun ni dah tidak ada baki. Maksudnya akaun ini dah dihapuskan lah. Maksudnya kita dah tutup akaun aset bukan semasa yang kita lupus. So lepas ni next year tak ada lagi dah akaun kenderaan. Okay. So kenderaan ini dibawa ke bahagian pelupusan. Kalau nak senang imagine lah kalau saya lah, kita keluarkan dari akaun kenderaan, daripada garaj kita letak tepi. Maksudnya dia dah masuk melupus, masuk akaun lain dah. So dia masuk akaun pelupusan kenderaan. Susut nilai terkumpul, tadi semua susut nilai terkumpul semuanya 16,800. So susut nilai terkumpul ni akan dihantar juga ke akaun pelupusan. So kita debit akaun susut nilai terkumpul, kita kredit ke pelupusan. Nampak ni kita asalnya ada debit saja. Okey, 16,800 sebelah kredit Kemudian kita debitkan pelupusan kenderaan. Butir dia pelupusan kenderaan dan hantar ke akaun pelupusan 16,800. Okey, ini cara kita pindahkan susut nilai terkumpul ke akaun pelupusan. Okey? Okey tak ni? Okey. So maksudnya segala berkenaan dengan kenderaan, susut nilai terkumpul, kita akan alihkan dia ke satu akaun, iaitu akaun pelupusan. Dan akaun pelupusan ni adalah tempat untuk kita mengira kita untung atau rugi. Okey. So sekarang ni dalam akaun pelupusan dah ada catatan ini. Okey, catatan yang cikgu dah buat tadi. Okey, so macam mana kita nak rekod pula terimaan cek atau tunai daripada jualan aset bukan semasa? Siapa boleh bagi jawapan? Ni logik ni. Benda ni kita dah belajar. Cuma kita nak kaitkan. Kalau kita terima cek daripada jualan aset bukan semasa, kat mana kita nak rekod dekat akaun pelupusan ni butir bank? Ulang balik tu. Kat mana kita nak rekod butir, kan kita terima cek ni kan? Kat mana kita nak rekod butir bank?
Zafira Okay, dah Mas. masuk. Okey, bagus. Izzuddin lagi. Kita terima duit. Kalau kita terima duit, kita letak kat mana? Dalam akaun mana? Account Kat mana? bank. Bank. Betul? Bank. So, bank kita nak debit ke nak kredit? Bahil hasil. Bank tu kategori apa? Bank kategori asset. Yes, asset. Okay? Debit. Betul. So, kita duit masuk kan? So, aset bertambah kan? So, bank akan debit. Debit. So, akaun pelupusan? Kredit. Yes, kredit. Okay? Bank akan debit, pelupusan akan kredit. Kredit. So, itu kena relate lah. Apa yang kita belajar sebelum ni, kita relate. Okay? So, bank, kredit. Boleh? Butiran bank bukan bank kredit butiran bank dalam akaun pelupusan kita kredit. Okey, jelas? Okey. So dari sini kalau awak perhatikan dia ada akaun bank dia lah. Nampak tak tu? Itu dia punya catatan bergu. Okey, jelas semua Okey, seterusnya ni akaun pelupusan kita. Akaun pelupusan kita dah ada bank, dah ada apa. So sekarang ni kita proses nak kira berapakah untung atau rugi. Tadi kita dah tahu dah untung kan. So sekarang dari segi akaun pula. Macam mana kita nak letakkan untung tersebut. Okey. So kita jumlahkan sebelah kredit. Okey. Nampak kan sebelah kredit ni. Sebelah kredit ni awak nampak kan. Jumlahkan dapat 58,800. Okey. Ini jumlah sebelah kredit. Okey. Yang mana awak akan nampak beza dia sebelah kredit lebih besar berbanding nilai aset. Nampak? Nilai aset berapa? 56. 6. Ini 58. Okey, so lebih besar. So angka imbangan mesti ikutlah 58 yang besar. So ini pun tulis 58. Balance tak balance? Tak balance, ni 56. So berapa nilai yang tak balance tu? Kira 2,800. 2,800. Itulah tempat kita letak apa? Untung. Untung pelupusan. Dan cara mereka untung pelupusan, kita debit akaun pelupusan itu, lepas tu kita kreditkan ke akaun untung pelupusan. Dia kena buka satu akaun dipanggil untung pelupusan. Boleh? Boleh. Dia kena buka satu lagi akaun lah, dipanggil akaun pelupusan. Sah. Kalau rugi kita akan nampak sebelah debit akan lebih besar. So di sini rugi pelupusan, buka akaun rugi pelupusan, duduk sebelah debit. Alright, itu cara dia lah. Boleh rujuk buku. So dari akaun pelupusan akan hantar ke akaun untung rugi. Dia tutup akaun untung. Sebenarnya akaun pelupusan, akaun untung pelupusan dia sementara je. Dia sementara je dia akan balance. So akaun untung pelupusan kita tutup, hantar ke akaun untung rugi, bawa ke akaun untung rugi, letak sebelah hasil. Itu cara kita merekod ke jurnal am. Jurnal am, lepas tu buat ledger. Itu kena ni lah. Okey, untuk latihan ada masa sikit ni. Latihan 8.5 tu cikgu rasa awak boleh jawab. Dalam buku teks soalan nombor 2. Soalan nombor 2 tu, okey, kalau kita baca di sini beli lengkapan 1 Julai 2016. Maksudnya pada 2016. Okey, 2016. Ini tahun pertama kan? Ini tahun pertama. Okey, 2016. Okey, 2016 kita beli berapa? 12,000. Okey. Kita beli aset 12,000. Berapakah kadar sudut nilai?
10%. 10%. Okay, kita beli 1 Julai. Tempoh kewangan kita 1/7 2016. Tamat bila tempoh akhir? 31/12 2016. Ni berapa bulan ni? Bulan 7, 8, 9, 10. 5 tak? Oh, berapa bulan? 5. 5 bulan kah? Berapa bulan tak? 6? 6 bulan. 6 bulan. So, di sini kita darabkan 6/12. Tahun pertama kena hati-hati bila ada tarikh. Macam tadi soalan tadi, kenderaan tadi dia tak ada. Tarikh dia beli cun 1 Januari. Cukup setahun. Okey. So berapa ni? Okey. Ini adalah susut nilai belanja. So, susut nilai terkumpul pun 600 sebab tahun pertama. Okey, kita tengok tahun kedua. 2017. Ini tahun kedua. Sama sebab dia kaedah kos darab 10%. Kan? Kaedah kos. Berapa? 1,200. 1,200. Tahun depan 2018 nak kena kira tak? Tak, tambah-tambah je. Tak payah kan sebab dia tetap 1,200. Tahun ke 2019 pun sama, tahun ke-4 pun 1,200. Kacaknya tulisan aku. Okey. Alright So susut nilai terkumpul, siapa boleh tahu susut nilai terkumpul tahun kedua? Tahun kedua maksudnya? Ni susut nilai terkumpul tahun kedua ni. Berapa? 800. 1,800. Sebab dia apa? Dia buat apa? Tambah. Ini pun tambah. 3,000. Ni pun 1,200. So 4,200. Tambahlah. Every. Cuma tahun pertama je kena hati-hati sebab dia beli tak cukup tempoh setahun. Jadi susut nilai kita mesti didarab dengan tempoh. So bila awak dah tahu ni, awak nak buat dia punya ni, awak tahulah. Susut nilai terkumpul akhir pada tahun 2019 berapa? 4,200. Okey? Saya rasa untuk soalan nombor 2 bagi latihan minda 8.5 ni awak boleh jawab.